Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Tadah tangan semua, ikut bacaan doa belajar ni, insya-Allah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu hikmah-Mu dan luaskanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih bagi orang-orang yang dikasihani. Doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Okey, alhamdulillah selesai kita membaca doa belajar. Okey, pada hari ini Ustaz ingin menerangkan bab iaitu bab solat an-nawafil. Kalau dalam buku teks kamu tu tajuk ni muka surat 21 kata silap Ustaz. Muka surat 21. Kalau tak salah Ustaz, muka surat 21. Okey, kita belajar hari ini iaitu tajuk solati an-nawafil. Sebut sama-sama, solati an-nawafil. Okey, ta'rif solat nawafil. Dari segi bahasa, ta'rif solat nawafil ni iaitu az-zawaidu. Ma makna az-zawaidu? Makna az-zawaidu fi makna tambahan. Nama pun solat sunat kan? Dia kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat tak dapat apa-apa. Mana tambahan. Contohlah macam kita makan nasi lah kan. Contoh macam kita makan nasi. Kita ada nasi, ada lauk-lauk. Kita ada tambahan lagi. Ada buah-buahan, ada pencuci mulut, kek-kek ke. Tu sebagai tambahan. Sama juga macam kita yang Allah perintahkan. Kalau kita dah solat wajib dah. Kita dah sembahyang komplit solat 5 waktu. Tetapi Allah ada bagi ekstra tambahan untuk kita. Untuk siapa yang berminat. Kalau buat dapat pahala yang besar. Kalau tak buat tak dapat apa-apa. Rugilah, maknanya rugilah. Allah bagi ekstra banyak. Tapi kita tak nak. Contohlah ada orang nak bagi. Ada orang nak bagi kita duit. Ada orang nak bagi kita duit 1 juta tapi kita tolak. Rugilah kan kita kan. Orang tu nak bagi free saja. Tapi kita menolak. Kita tak nak. Jadi kat situ kita rugi. Jadi Allah menyuruh kita membuat solat nawafil. Ma makna solat nawafil dari segi bahasa dia, dari segi lughah az-zawaidu iaitu tambahan. Dari segi istilah pula, fahiya as-salatu allati yakumu biha al-'abdu bihaitsu la takunu wajibah. Makna dia apa dia? Solat selain solat fardu. Makna bukan solat fardu lah. Bukan solat yang 5 waktu tu. Dia selain pada solat fardu yang dilakukan oleh hamba
dan tidaklah dan tidak wajib. Dia tidak wajib, dia hanyalah sunat sahaja. Kalau kita buat mendapat pahala dan ganjaran, kalau kita meninggalkan tidak dapat apa-apa, rugilah, kosong. Tak dapat apa-apa. Tu dari segi istilah. Okey, kita tengok pula bahagian solat nawafil. Anwa'u solati an-nawafil. Anwa'. Ma mana anwa'? Bahagian. Kalau dalam periksa keluar ma anwa' solati an-nawafil, kamu boleh sebutkan ni. Ada 4 ni. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ni. Dalam buku teks kamu lah. Sebenarnya kalau nak ikutkan banyak lagi lah solat nawafil ni. Tapi dalam buku teks kita ni hanya ada 4 sahaja. Ma makna anwa'? Anwa' fi makna bahagian. Bahagian. Kalau dalam peperiksaan nanti dia tanya ma anwa', kamu dah tahu dah. Anwa' fi makna bahagian. Okey, dia nak bahagian. Bukan dia nak ta'rif, bukan dia nak makna, dia nak kita sebutkan bahagian solat nawafil. Okey, bahagian solat nawafil ada 4. Yang pertama, solatu ad-duha. Kamu dah sedia maklum lah, tahun 4 ni biasanya dah tahu dah solat duha tu bila kena buat, waktu bila, dah tahu dah kan. Solat yang pertama, solat ad-duha. Yang kedua, solatu at-tarawih. Kamu pun mesti dah tahu dah tahun 4. Solat tarawih tu bila? Adakah boleh selepas raya boleh buat solat tarawih, ataupun bulan-bulan lain, bulan Syawal ke, bulan Zulkaidah ke, bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, boleh tak buat solat tarawih? Sikit lagi kita terangkan. Ustaz terangkan sebentar lagi. Yang ketiga, solatu al-witri. Solat witir. Solat witir ni berapa rakaat? Boleh tak buat sampai 20 rakaat? Boleh tak buat 1 rakaat? Dibuat pada waktu bila? Sekejap lagi kita akan terangkan. Yang keempat, solat tahiyatul masjid. Ni adalah antara bahagian-bahagian solat an-nawafil. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu solatu ad-duha. Solatu ad-duha. Solat duha ni dinamakan juga solat al-awwabin. Solat al-awwabin. Waktu solat duha. Waktu solat duha ni bila? Waktu solat duha ni min irtifa'i asyamsi hatta zawaliha. Dikata daripada naiknya matahari. Bukan terbitnya matahari. Naiknya matahari. Terbit matahari dan naik matahari lain. Naik matahari dan ataupun terbit matahari, benda yang berbeza. Dia kata daripada naiknya matahari sehingga hampir tergelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Maknanya bila naiknya matahari ni, apabila habisnya waktu subuh lah. Waktu solat subuh ni lebih kurang 20 minit ke setengah jam selepas habis solat subuh tu, masuk pula waktu solat duha. Waktu solat duha ni naiknya matahari sehingga hampir tergelincir. Bila tergelincirnya matahari tu dinamakan masuknya solat zuhur. Tapi dia kata hampir. Lebih kurang 15 minit sebelum waktu zuhur, habisnya waktu solat duha. Dalam contoh zuhur masuk 1.15. Zuhur masuk 1.15, habis waktu solat duha pukul 1. Maknanya 12.30 tu kamu masih berpeluang lagi untuk solat duha. Tak ada masalah lagi. Tu waktu solat duha. Daripada pagi 20 minit ataupun setengah jam selepas habis solat subuh, masuknya waktu duha tu. Kalau contohnya subuh habis pukul 7.05, 7.30 tu dah boleh mula solat duha sehingga tengah hari. Kalau contohnya zuhur masuk pukul 1.15, 15 minit sebelum masuknya zuhur, masa itulah habis solat duha. Mana pukul 1 dah habis solat duha. Waktu habis dia. Itulah tempoh masa yang Allah berikan untuk solat duha. Okey, tengok pula pada adadu
rakaatiha. Bilangan. Adad ni kamu kena ingat. Adadu ni tadi anwa'. Anwa' pun kamu kena hafal perkataan-perkataan yang di depan-depan ni kamu kena hafal. Nanti apabila masuk periksa nanti senang untuk kamu memahami ayat. Sebab dalam peperiksaan tak ada terjemahan. Kalau soalan tu memang dalam bahasa Arab lah. Anwa' kamu kena tahu bahagian. Kalau adadu, kam adadu rakaatiha. Kalau soalan tu dia cakap kam, berapakah bilangan, adadu ni bilangan rakaatiha. Berapakah bilangan rakaat solat duha ni. Kamu dah tahu dah berapa bilangan dia. Okey. Adadu ni makna dia bilangan rakaatiha. Berapakah bilangan rakaat untuk solat duha ni. Akulluha rak'atani wa aktsaru isnata asyarah rakaat. Dia kata sekurang-kurangnya untuk solat duha ni 2 rakaat. Sekurang-kurangnya. Paling banyak bilangan rakaat solat duha ni adalah 21 rakaat, betul? 21 ke 12? Ni berapa ni? 12 ke 21? Ya, bukan 21. Ni adalah 12. Paling sikit 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Maknanya kalau kamu nak buat 12 rakaat ni, kamu kena buat 2-2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maknanya 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam sehingga mencapai 12 rakaat. Itulah maksimum untuk solat duha. Jangan kamu tambah lagi. Mentang-mentang lah musim-musim PKP ni bosan-bosan di rumah solat duha sampai 20 rakaat. Tapi afdalnya yang Nabi buat 2 rakaat sehingga 12 rakaat. Yang tu yang afdal lah. Bilangan rakaat di bawah adalah 2. 1 bukan. 3 bukan. 2 rakaat sehingga paling sikit 2 rakaat. Paling banyak boleh dikerjakan solat duha ni 12 rakaat. Tu bilangan dia. Okey, seterusnya kita masuk yang kedua. Ni mungkin Ustaz tak tersusun dekat sini lah. Yang tadi kalau ikut atas tadi solat tahiyatul masjid ni yang terakhir sekali kan. Okey, tak apalah. Mungkin tersalah susun kat sini. Okey, kita masuk sunat. Kita masuk bahagian solat nawafil yang kedua. Yang pertama tadi as-salatu ad-duha, solat duha. Yang kedua salatu tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid lah. Solat tahiyatul masjid ni dari segi makna dia iaitu hiya rak'atani qabla al-julusi likulli dakhilin ilal masjid. Dia kata apa? Solat tahiyatul masjid ni adalah solat 2 rakaat. Setelah masuk masjid, sebelum duduk. Ni makna solat tahiyatul masjid ni. Apa makna dia? Makna dia apa dia? Adalah solat 2 rakaat. 2 rakaat. Setelah masuk masjid. Bila masuk masjid, bila kita melangkah je, melepasi pintu masjid tu, sebelum kita duduk, kita disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Tu dia. Waktu solat tahiyatul masjid tu bila? Waktu solat tahiyatul masjid tu bila? Tusannu likulli man dakhila al-masjidi. Sunat bagi setiap orang yang masuk masjid. Waktu tu bila? Bila kita masuk je masjid, sebelum kita duduk, kita sunat melakukan solat sunat tahiyatul masjid hanyalah 2 rakaat saja. Dia kata adalah solat 2 rakaat setelah masuk masjid sebelum duduk.
Bilangan rakaat dia pula. Bilangan rakaat dia hanyalah 2 rakaat. Hanya 2 rakaat sahaja. Tak banyak. Jangan lebih-lebih. Jangan rasa nak lebih pahala, buat banyak. Tak ada apa-apa. Jadi rugi. Sebab apa? Yang diterima hanyalah 2 sahaja. 2 saja. Daripada tambah lagi banyak tu, baik kita solat hajat ke, solat-solat yang lain. Yang kamu rasa boleh buat. Sebab solat tahiyatul masjid ni hanyalah boleh buat 2 rakaat sahaja. Hanyalah boleh buat 2 rakaat sahaja. Tak boleh lebih. Okey. Itu dalam solat tahiyatul masjid. Yang ketiga pula, bahagian solat nawafil yang ketiga, solatu at-tarawih. Solat tarawih. Hiya, makna dia, ma makna solat tarawih? Hiya as-salatu allati tushra'u fi Ramadana khasah. Dia kata apa? Solat yang dikhususkan pada bulan Ramadan sahaja. Solat tarawih ni memang kamu dah tahu dah. Bila datang je bulan Ramadan, memang kamu pening kepala untuk solat tarawih. Ada yang suka-suka, ada yang agak dia semacam berat je nak solat tarawih. Tapi itulah hakikat dia. Solat tarawih ni hanyalah berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Dia tak akan pernah berlaku dalam bulan-bulan yang lain. Dalam bulan-bulan yang lain tak pernah berlaku. Dia hanyalah pada bulan Ramadan khasah. Khusus pada bulan Ramadan sahaja. Kita tengok pada waktu solat tarawih. Waktu solat tarawih. Waktu dia bila? Bukan siang, bukan petang. Dia buat bila? Ma baina solati al-isya'i wa solati al-fajri. Waktu solat tarawih ni bila? Di antara solat isya' dengan solat subuh. Antara tu lah. Antara kamu solat isya' dengan solat subuh. Antara tu, contoh solat isya' masuk solat isya' pukul 8.30. Subuh masuk pukul 6. Antara 8.30 hingga selepas 8.30 sebelum pukul 6 tu, waktu itulah untuk kita mengerjakan solat tarawih. Waktu-waktu lain tak boleh. Kalau kamu buat juga, menjadi sia-sia sahaja. Tak mendapat ganjaran ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, bilangan rakaat solat tarawih. Bilangan rakaat solat tarawih. Bilangan berapa bilangan dia? Wa'adaduha thamanu rakaati aw 20 rakaat fi kulli lailin min Ramadan. Dia kata jumlah. Dia kata apa? Jumlah rakaat yang paling sikit adalah 8 rakaat. 8 rakaat untuk solat tarawih. Paling banyak 20 rakaat. Dilakukan pada setiap malam. Tapi boleh. Kalau contohnya malam pertama Ramadan kamu semangat wajar kan, semangat sebab baru mula-mula untuk Ramadan, kamu buat 20. Boleh, tak ada masalah. Okey. Dah tu malam kedua 20 lagi. Malam ketiga 20 lagi. Sampai malam keempat kamu rasa letih. Makan banyak tadi, waktu buka puasa tadi, makan banyak jadi badan penat, mengantuk. Hari ni saya nak buat 8 lah. Tak larat buat 20. Pun boleh, tak apa. Atau kamu nak buat selang-seli pun boleh. 28. Hari ni 20, esok 8. Hari ni 20, esok 8. Hari ni 20, esok 8. Pun boleh, tak ada masalah. Tak menjadi berdosa untuk orang yang selang-seli macam tu. Tak jadi masalah. Boleh buat. Kalau yang afdal, lagi banyak, lagi bagus. Yang afdalnya bukan 8. Yang lagi banyak, lagi bagus. Bukan maknanya kalau kamu yang disyariatkan 20 saja. Tapi kamu tambah sampai 100. Tu jadi sia-sia pula. Paling maksimum kamu boleh buat 20 rakaat. Paling minimum kamu buat
boleh buat 8 rakaat sahaja. Wa kaifiyatuha. Kaifiat dia, cara-cara dia macam mana? Cara-cara kita nak solat tarawih ni macam mana? Dilakukan seperti solat subuh. Dia dilakukan seperti solat subuh juga. Solat subuh macam mana? 2 rakaat kan? 2 rakaat 1 salam kan? Okey, sama juga dengan solat tarawih. Maknanya kita nak buat 8 rakaat. Sama juga macam solat subuh. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Makna kita semayang 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Maknanya cukup 8 rakaat 4 salam. Cukup 8 rakaat 4 salam. Macam solat subuh. Tanpa doa kunut. Tak perlulah baca doa kunut. Macam solat subuh tu kita pada rakaat kedua, lepas iktidal tu, Sami Allahu liman hamidah tu kita baca doa kunut kan. Tetapi untuk solat tarawih tidak perlu. Tidak perlu untuk doa kunut. Itulah kaifiah dia. Yang lain semua sama. Daripada berdiri tegak angkat takbir sehinggalah bagi salam semua sama kecuali doa kunut sahaja. Okey, bahagian solat nawafil yang terakhir. Tadi yang pertama tadi kita ada solat duha. Yang kedua apa dia tadi? Solat tahiyatul masjid. Yang ketiga iaitu solat tarawih. Yang keempat yang terakhir sekali solatu al-witri. Ma makna solat al-witri? Hiya as-salatun. Hiya salatun tuqamu ma baina solati al-isya'i wa tulu'i al-fajri wa tusamma bidzalika li'annaha tusalla witran. Sama juga macam solat tarawih tadi juga. Solat yang adalah solat yang dilakukan di antara solat isyak sehingga terbitnya fajar. Terbitnya fajar ni apabila? Iaitu maksudnya solat subuh. Bila maksudnya solat subuh, waktu itulah terbitnya fajar. Waktu terbitnya fajar, waktu itulah maksudnya solat subuh. Bukan terbit, bukan naik matahari. Terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Bila terbitnya fajar menandakan masuknya waktu solat subuh. Solat witir dilakukan selepas isyak, bukan selepas maghrib, selepas isyak sehingga sebelum masuk waktu subuh. Waktu itulah untuk kita lakukan solat sunat witir. Waktu solat witir, yang macam Ustaz terangkan tadi, antara solat isyak sehingga terbitnya fajar, sehingga masuknya solat subuh. Masuk solat subuh dah tak boleh dah sembahyang witir. Mana dah habis waktu dah. Bermula selepas isyak, sehingga sebelum terbitnya fajar, maksudnya solat subuh. Hukum dia, hukum. Kalau dalam periksaan nanti dia tanya, ma hukmuha? Apa hukum solatu at-tarawih, solatu al-witri? Apa hukum solat witir ni? Hukum dia sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Ma makna sunat muakkad ni? Sunat yang sangat dituntun. Solat witir ni adalah solat yang sangat disuruh, yang sangat dituntut oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat suka orang yang rajin buat ataupun banyak membuat solat witir. Afdalu awqatiha. Waktu yang terbaik solat witir. Dalam waktu yang panjang tu, katalah maghrib, isyak masuk pukul 8.30. Waktu tu sampai pukul 6 tu, pukul 8.30 malam tu sampailah pukul 6 pagi tu, waktu yang paling afdal ialah ay yuakhiraha ila akhari solati al-laili.
Dia kata apa? Waktu yang terbaik untuk kita solat witir ni ialah penghujung malam. Penghujung malam. Kita nak hujung-hujung dah. Waktu orang tidur semua senyap tu kan. Waktu itulah kita bangun untuk solat witir. Tetapi kalau kamu dah tahu dah kamu ni tidur lewat. Jadi kalau bangun tu memang bunyi azan bangun ataupun masuk subuh pukul 6, pukul 6:30 baru bangun. Kena panggil dengan mak ayah, kena jerit dengan mak ayah, kena jerus air dulu baru bangun. Waktu dah masuk solat subuh dah, maka dah tak boleh dah waktu tu. Tapi kamu nak buat juga solat witir tu waktu bila? Lepas solat isyak. Lepas solat isyak kamu dah tahu dah kamu nak bangun malam cukup payah. Jadi habis je solat isyak kamu terus bangkit untuk bangun solat witir. Okey. Seterusnya, adadi rakaatiha, bilangan ingat adadi rakaatiha, bilangan. Adad ni kamu kena ingat. Adad ni bilangan. Rakaatiha ni kamu dah tahu dah. Mesti kamu kena tahu juga. Rakaatiha ni rakaat, bilangan rakaat. Yang penting adadi ni. Dalam periksa selalu keluar kam adadi. Berapakah bilangan rakaat, berapakah bilangan rukun Islam, rukun iman. Adad ni bilangan, kena ingat. Bilangan rakaat untuk solat tarawih ni, solat witir. Akulluha raka'atan wahidah wa aktsaruha 11 raka'ah. Dia kata bilangan paling sedikit adalah 1 rakaat. Solat witir paling sedikit ialah 1 rakaat. Dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Nampak? Dia paling sikit 1. Ganjil 1. Yang paling banyak pun ganjil 11 rakaat. Paling sikit itulah kata solat witir ni solat paling senang, satu paling cepat lah. Sebab kenapa? Sebab dia 1 rakaat saja. 1 rakaat 1 salam. Tu paling sikit. Dan ianya mestilah dikerjakan dalam jumlah yang ganjil. Ianya mestilah dikerjakan dalam jumlah yang ganjil. Paling sikit 1 rakaat. 1 rakaat. Lepas nombor 1 yang ganjil apa dia? Nombor yang ganjil 3. Mana? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bilangan rakaat yang ganjil tu sahaja untuk kita menunaikan solat witir ni. Tak boleh buat 2. Tak naklah 1 nak buat 2, tak boleh. Tak buat 2. Kalau nak buat 2 mesti kena buat 3. Tak boleh buat 2. Kena buat 3 juga. Lepas tu nak buat 4, 2 tak boleh. Mesti kena tambah lagi 1. Jadikan 5. Dia mana dalam rakaat dia dalam bentuk yang ganjil, dalam bilangan yang ganjil. Tak boleh dalam bilangan yang genap, tak boleh. Bilangan dia berbeza dengan solat witir tadi, solat tarawih tadi. Tarawih tadi 8 rakaat, paling sikit paling banyak 20 rakaat. Dia boleh buat 2 sampai 20. Dia dalam 2 sampai 20. Tapi untuk solat witir paling sikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Maknanya kalau nak buat 3, buat 2 dulu. Buat 2 dahulu baru buat 1. Ataupun nak buat 5, buat 2 dulu, lepas tu salam. Buat 2 salam, tambah lagi 1. 1 rakaat, 1 salam. Jadikan cukup 5. Macam tu juga 11. Kalau 11, buat 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, tambah 1. Cukup 11. Itu cara untuk solat witir. Bilangan solat witir paling sikit 1, paling banyak 11. Okey, Ustaz harap kamu boleh fahamlah dengan video yang Ustaz bagi ni, insya-Allah. Kamu cuba fahamkan, Ustaz rasa senang ni insya-Allah. Bahagian solat nawafil ni, cukup senang. Bahagian solat nawafil ada 4.
yang solat duha tadi, solat tahiyatul masjid, solat tarawih, solat witir. Tu dia. Senang sahaja. Kamu kena tahulah macam solat witir apa makna dia, berapa bilangan dia, waktu dia bila, hukum dia apa. Sama juga macam solat duha tadi, waktu dia bila. Okey, tarawih tadi pun bila, bilangan rakaat ni berapa. Kamu kena tahu tu. Nanti minggu depan Ustaz akan bagi soalan. Minggu depan pembelajaran PDPA minggu depan Ustaz akan bagi soalan. Untuk minggu ni kamu hanya tengok saja video ni, lepas tu buat study sikit. Menggunakan nota yang Ustaz bagi tadi. Ustaz bagi sebelum-sebelum ni. Minggu depan insya-Allah Ustaz akan bagi soalan dekat grup kelas kamu lah. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.